Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inati sayyidina wa bina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa khairin anbiya wa mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alihi majma'in wa ala alihi kulli wa qarabati wa sahabati tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila awliya'i salihin wa rahmatil amilin wa ila walidina wa mu'allimina wa wajibati ala muslimin wal mu'minina wa minas al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina himmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futu'arifin warzuqna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayati kama nawwartal arda bi syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahma Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahma Rabbi zidni 'ilman warzuqna fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa azim amma ba'd. Yang dihormati Tuan Ketua Majlis Cik Fuad, seterusnya kepada Ahli Jawatankuasa Surau Desa Cempaka, seterusnya kepada hadirin hadirat Allah SWT. Pertama kali kita mendapatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat berada melalui 10 Zulhijjah yang terawal. Sebagaimana kita maklum, ia adalah merupakan salah satu kumpulan hari yang terbaik dalam setahun, dan waktu hari yang terbaik dalam setahun adalah hari Arafah. Jadi bagi yang berpeluang berpuasa, alhamdulillah lah, dapat berpuasa pada hari tersebut 9 Zulhijjah. Kemudian kita sama-sama merayakan Aidil Adha pada 10. Kemudian bagi yang berkelapangan dan ada sedikit lebih harta, maka menunaikan ibadat kurban pada 10, 11, 12 dan 13 hari terakhir. Dan bersama dengan itu juga kita disunatkan untuk takbir, bertakbir muqayyad, yang dipanggil takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan solat fardu. Jadi alhamdulillah panjang sedikit pada bulan ataupun kita kata pada Aidil Adha ini, takbirnya sampailah pada hari esok asar. Jadi alhamdulillah. Jadi kita akan meneruskan perbincangan kita dalam 40 hadis berkenaan ibadat harta. Jadi sebagaimana kita maklum, ini adalah pengajian fiqh. Fiqh dia ada 4. Pada permulaannya fiqh dibagikan kepada 2. Apa itu fiqh? Al-hakamu asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabah min adillah tafsiriyah. Jadi itu hukum fiqh, hukum syarak yang berkaitan dengan amalan seharian yang diambil, yang bersumberkan daripada nas-nas syarak. Jadi dia ada 4. Pada permulaannya fiqhnya ada 2, fiqh ibadat dan juga fiqh muamalat. Kemudian ulama membagikan fiqh kepada 4, fiqh ibadat, muamalat, jinayat dan juga munakahat. Jadi dalam konteks bila kita berbincang tentang muamalat, maka antara perkara penting dalam muamalat adalah berkaitan dengan harta lah. Sebab kalau kita pergi kepada perbincangan berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan sewa menyewa, maka subjek matter dia ataupun kita kata barang yang pertukarannya adalah harta, kan. Jadi di sini kita dalam perbincangan kita ini kita berbincang tentang ibadat harta. Ibadat harta, 40 hadis berkenaan ibadat harta. Jadi kalau di segi teknikal dia, kalau perbincangan yang besar berkaitan harta ni adalah dalam konteks jual belilah.
akad muawadat. Dipanggil akad muawadat. Ada 5 akad muawadat ni. Iaitu jual beli ada 3, 2 tu adalah ijarah ataupun sewa. Jual beli pertukaran, the exchange between property and money. Itu dipanggil normal sale. Kemudian the exchange of money with money, that one currency exchange, pertukaran duit dengan duit. Kemudian the exchange of property with property, pertukaran barang dengan barang, itu adalah barter sale. Itu 3 jenis jual beli. Tetapi yang kita biasa amal property with money itulah pertukaran antara barang dan juga harga. Itu yang biasa kita amal sehari-hari lah. Yang 2 ni jarang lah. Cuma kalau nak pergi Mekah sekarang ni kan, memang dia akan tukar antara rial dan juga ringgit. Kemudian property dengan property ni jarang berlaku lah buat masa ni. Dulu pernah berlaku, tapi bila kita ada saja duit sebagai medium of exchange ataupun sebagai medium perantara, maka tak perlu lagi tukar barang dengan barang. Kemudian 2 lagi adalah ijarah. Ijarah ni sewa, akad sewa. Ijarah tu ain dia panggil yang pertama, sewa rumah, sewa kereta. Itu dia pertukaran antara manfaat rumah dengan sewa. Sebab penyewa dia memiliki rumah tetapi dia tidak memiliki manfaat rumah bila disewakan. Itu akad sewa. Kemudian satu lagi akad adalah akad servis, upah. Kita kerja macam saya kerja di USIM, maksudnya saya dibayar gaji atas servis saya dengan USIM. Kalau tentu orang buat rumah, maka kita upah dia buat rumah. Itu panggil ijaratu alal amal. Itulah lebih kurang 5. Yang 5 ni lah biasa yang kita amal sehari-hari dalam konteks muamalat. Kemudian dia ada lawan bagi muawadat ni adalah exchange contract adalah tabarruk. Tabarruk ni lah yang kita akan bincang. Tabarruk ni banyak sedekah, hibah, hadiah, itu semua termasuk dalam ibadat harta yang sunat. Ibadat harta yang sunat itu termasuk dalam ibadat harta yang sunat. Okey. Jadi kita dah memasuki muka surat 53 53 memang berkaitan lah dengan apa yang kita lalu sekarang ini, iaitu berkenaan dengan ibadat akikah dan juga korban. Dalam hadis muka surat 53 ni berkaitan dengan udhiyah dan juga akikah. Hadis 17 muka surat 53. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin, menyembelih binatang sebagai kurban, akikah dan lain-lain. Ni yang kita sekarang ni lah masih lagi berlaku. Esok boleh lagi berkurban hari tasyrik yang 3. Jadi esok boleh lagi berkurban hari terakhir. An Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawm as-sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Daripada Samurah Ibnu Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap budak ataupun anak itu tertebus, dipelihara daripada kemudaratan dan kemungkaran dengan akikahnya. Ini berkenaan dengan ibadat akikah. Maksudnya seorang itu mengeluarkan duit, sebab kita perbincangan kita adalah hadis berkaitan harta. Jadi ibadat sunat. Ini juga akikah adalah ibadat sunat. Haiwan akikah tersebut, setiap budak anak itu tertebus, dipelihara daripada kemudaratan dan kemungkaran dengan akikahnya. Haiwan akikah tersebut disembelih untuknya pada hari ke-7 kelahirannya, dan anak tersebut diberi nama dan dicukurkan kepalanya pada hari tersebut. Ini satu kita kata ibadat sunat. Ibadat sunat berkaitan dengan harta adalah ayah bagi baby tu dia menyempurnakan ataupun membuat amalan akikah. Apa itu akikah? Jadi kat bawah tu ada diterangkan di situ. Akikah dari sudut istilah ialah ma yuzakka anil mauludi syukran lillahi ta'ala biniyatin wa syara'ita makhsusatin.
apa yang disembelih daripada haiwan tertentu bagi anak yang baru dilahirkan sebagai kesyukuran kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu maksud akikah, yang maksudnya apa yang disembelih. Jadi kita maklumlah akikah ni kalau sembelihan tiga jenis binatang, iaitu kambing, unta, lembu dan juga kambing. Kemudian kerbau sebab dia seperti lembu keadaannya. Kemudian kalau kambing sama ada kambing ataupun biri-biri. Dia dua kan, kambing dan biri-biri. Kalau setengah tempat, kalau kat tempat saya biasanya kalau kenduri ataupun korban kerbau. Setengah kalau di sini lembu. Kalau di Sembilan banyak lembu setengah tempat dia kerbau, tapi kerbau ni dia ganas sikit kan. Kerbau ni kalau tak betul-betul cara dia, banyak kita tengok gambar-gambar kan. Suasana apa? Suasana korban setahun sekali. Kan betapa kita kata antara yang paling penting kaki itulah ikat tu. Kalau tak betul ikat kaki tu, tu ada yang jatuh dalam parit dan macam-macam. Jadi itulah kita kata satu ibadat tahunan. Tapi di situ kita kata antara hikmahnya juga ibadat korban sebagaimana kita maklum, untuk korban sekejap, maknanya ibadat korban ia sebagai tanda kita kata pengorbanan kita, maknanya mengorbankan harta kita untuk melaksanakan ibadat korban. Kemudian kalau kita tengok dari sudut masyarakat, maka dia satu segi adalah untuk mewujudkan kerjasamalah antara masyarakat. Sebab tu dia bukan satu perkara yang mudah. Kami pun di USIM 2-3 bulan juga buat persiapan. Alhamdulillah pagi tadi settle lah semua 6 ekor lembu. Kita sembelih di USIM 3, kemudian di kandang 3. Jadi alhamdulillah. Jadi dia memang memerlukan kita kata satu di sudut human power lah, human capital lah untuk melaksanakan perkara tersebut, perlu rancang betul-betul sebab dia melibatkan ibadat. Mana kena tahu juga di sudut ilmu tentang perkara tersebut. Jadi itu korban. Yang ni perbincangan dia adalah akikah, tapi boleh je korban akikah tu boleh digabungkan sekali dalam suatu kita berkorban. Macam baru ni pun ada 2 atau 3 jemaah yang nak melakukan ibadat akikah bersekali dengan korban. Jadi suatu wakil kan tu. Jadi penyembelih dia akan niatlah, maknanya 5 bahagian untuk korban, 2 bahagian untuk akikah. Jadi nyata kat sini akikah adalah apa yang disembelih daripada haiwan tertentu. Jadi haiwan ni dia ada 3 jenis, okey. Iaitu unta, lembu dan juga kambing bagi anak yang baru dilahirkan sebagai kesyukuran kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi dia syarat-syarat adalah. Kemudian hukum akikah ini menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Jadi bila kita kata Syafi'iyah dan Hanafiyah dan Malikiyah, maka itu adalah kaul muktamad dalam mazhab masing-masing. Kaul muktamad maksudnya kaul muktamad dalam mazhab 4 mazhab tersebut. Mengikut mazhab Syafi'i dan Hanbali, akikah ini adalah merupakan sunat muakkad. Sama seperti korban juga kita Syafi'i korban adalah sunat muakkad. Bagi mazhab Hanafiyah, 3 pandangan harus sunat dan juga makruh kerana ia telah dimansuhkan. Kemudian pandangan mazhab Maliki, mandub. Di sisi Malikiyah, mandub lebih rendah berbanding masnun. Dia 2 istilahnya, sunat tu ada 2, mandub dan juga masnun. Kemudian Zahiriyah, satu riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam Al-Laits bin Sa'id. Jadi Zahiriyah ni pun dah tak ada dia punya mazhab, dia dah tak ada mazhab Zahiri. Dia bergantung kepada zahir ayat saja. Tetapi biasa dalam kitab-kitab fiqh dia akan kalau kita untuk kitab Wabah Zahiri, dia nyatakan semua mazhab Syiah, mazhab Zahiriyah sekadar sebagai untuk
pengetahuan kan. Jadi nyatakan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi bila kita kata satu riwayat daripada Imam Ahmad, maka dia menunjukkan pendapat lemahlah dalam mazhab Hambali. Sebab Imam Ahmad ni adalah pengasas mazhab Hambali. Sama juga kadang-kadang kaul mutamat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada kaul daripada Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i itu sebagai pengasas, tetapi dia ada pendapat mutamat dalam mazhab yang berpandangan tak sama dengan pandangan Imam Syafi'i itu sendiri. Jalan inilah. Seperti ini satu riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam Lais bin Sa'id menunjukkan ia adalah wajib. Itu berkenaan dengan akikah. Jadi biasa kita akikah ni kambing kan, kambing 2 ekor untuk lelaki dan 1 ekor untuk perempuan. Kemudian di antara ibadat-ibadat penyembelihan binatang kurban yang lain adalah seperti udhiyah dan juga hadiyun. Jadi tu jadual 5 tu ya. Maksudnya dalam sembelihan, dalam ibadat sembelihan ni, menyembelih binatang ni, dia ada 3 tu lah. Maksud korban, akikah dan juga hadiyun. Udhiyah, ibadat penyembelihan korban pada waktu an-nahar. Pada waktu nahar ya. 10 Zulhijjah. Ini raya pertama lah. Sebab tu ada 5 hari kan diharamkan kita berpuasa, 2 hari raya dan juga 3 hari tasyrik. Sebab tu ada hadis yang menyebutkan bahawa yaumun tasyrik yaumun aklu wa syurb, atau kama qala. Hari tasyrik tu adalah hari untuk makan dan minum. Sebab tu kita diharamkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Hari tasyrik 11, 12 dan 3 Zulhijjah. Jadi dia lebih kepada kita kata meraihkan kesyukuran kepada jemaah haji yang telah dapat menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat kita yang dapat menunaikan haji, alhamdulillah. Cuma terdapat jugalah kisah-kisah yang tak menarik 2 tahun tak ada haji. Tahun ni bila start haji dah 380 pula yang tak lepas tak lepas menunaikan haji. Kalau sebelum ni banyak berlaku umrah, tapi sebab umrah dalam tak dah tutup ataupun kita PKP, jadi tiba tahun ni haji pula yang berlaku 380 tak lepas tu jadi mungkinlah ada penyelesaian bagi mereka. Besar juga jumlah dia. Kalau 60,000 kan kalilah dekat berapa juta ni jumlah dia. Jadi kalau kita tengok umat Islam maknanya terlibat dalam scammers, dalam kita kata penipuan lah sekarang ni, kita kata penipuan rasuah. Jadi bila kita baca hadis akhir zaman ada menyebutkan bahawa memang pada akhir zaman nanti orang sudah tidak hirau lagi rezeki yang diambil ataupun harta yang diambil sama ada daripada sumber yang haram ataupun yang halal. Memang ada hadis menyebut demikian. Jadi kita bila kita kata sadaqah Rasulullah SAW, betul lah seperti mana Rasulullah kata, kita ni memang berada di zaman tersebut. Cuma kita beringatlah bila kita baca hadis tersebut supaya kita berjaga-jaga daripada termasuk dalam golongan tersebut. Tapi bila benda tu berlaku, tengok kalau contoh macam yang scammer tu kan, yang MLM tu, multi-level marketing, berapa juta habis dia orang kanda tu kan. Itu dan memang pun kalau kami pun di pelajar pun memang tiap kali PTPTN tu bila student masuk je daftar tak lama tu akan ada lah yang ada rekrut cari student untuk inilah panggil pergi kepada pergi kepada jumpa untuk menyebarkan untuk promote dia punya MLM tersebut lah. Jadi sebagaimana 3 strategi dia. 1, mewah, datang dengan MERS, BM. Kedua, takutkan dengan ekonomi nanti keluar tak kerja, payah, ekonomi down sekarang. Yang ketiga, ustaz. Bila ustaz masuk semua halal Maaf lah, maknanya ustaz ni kadang dia tak tahu juga hal-hal muamalat Itu sebab tu saya beritahu kat student yang belajar fiqh muamalat dengan kami, kita kata sekarang ni bila sahaja MLM kena tengok dia punya kontrak. Maknanya tadilah subjek matter dia ada tak? Sebab dia ada 3 rukun. Jual beli, penjual pembeli, kontraktif partis, subjek matter dan juga sirah akad. Sekarang ni banyak sangkut dia dekat subjek matter tu. Ada barang ke tak ada jual beli tersebut?
Setengah tu atas angin ni kan. Rekrut dapat apa kita kata hunting, apa dia panggil, apa maksudnya cari upah atas dasar cari orang, bukan menjual barang. Itu yang biasa banyak berlaku masalah lah. Okey, jadi itulah ya fenomena sekarang ni. Memang kita kata banyak orang Melayu kita, alhamdulillah, kalau kita tengok middle class dan juga M40 dan juga T20 tu dah ramai. Jadi tu yang menyebabkan banyak ibadat-ibadat berkaitan harta ni, kalau kita tengok zakat sendiri dah sampai hampir 3 bilion. Jadi disebabkan itu banyaklah pula scammer-scammer ni yang ambil kesempatan ni. Jadi untuk mengambil kesempatan atas dasar kita kata ramainya orang nak beribadat, ibadat berhati hati lah. Okay. Jadi udhiyah dan hadiun ya, ibadat hudiyah ini adalah ibadat penyembelihan korban pada waktu hari nahar dan hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian hadiun, ibadat penyembelihan korban pada waktu an-nahar 10, 11, 12 dan 13 dan dilakukan di tanah haram. Ini bagi jemaah haji yang menunaikan haji di Mekah, maka ibadat dia adalah hadiun dia panggil. Kita yang berada di yang luar daripada Mekah, maka dia ibadat korban. Ni sama saja waktu dia. Waktu 10, 11, 12 dan 13. 4 hari. Dan tambah sehari lagi waktu yang diharamkan kita berpuasa adalah satu Idul Fitri ya, Idul Fitri. Jadi tu tiga berkaitan dengan ibadat harta melibatkan penyembelihan binatang. Itu akikah, korban dan juga hadiun. Kemudian kita tengok hadis yang ke-18, membiayai penuntut ilmu adalah di antara sebab kurniaan rezeki. Muka surat 55. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana ahduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu fashakal muhtarifu akhahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala la'allaka turzaku bihi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata pernah ada dua orang saudara adik-beradik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripadanya setelah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu dan yang seorang lagi pula bekerja mencari nafkah. Saudara yang bekerja tersebut telah mengadukan tentang saudaranya yang menuntut ilmu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mudah-mudahan mungkin juga engkau diberi rezeki oleh Allah SWT dengannya bantuannya buat nafkah saudaramu itu. Ini dua keadaan ya, dua orang adik-beradik, yang seorang ini menuntut ilmu, yang seorang lagi mencari rezeki membiayai adiknya yang menuntut ilmu tersebut. Jadi berlaku macam ni ya, kita kata zaman Rasulullah ni berlaku keadaan berlumba-lumba untuk melakukan amalan. Sebagaimana saya dalam hadis ni kita dah bacakan tentang hadis bagaimana sahabat sebagaimana hadis yang berkenaan dengan amalan selepas solat kan, kita baca 33 kan, bagaimana 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Bagaimana sahabat yang miskin, jadi dia nak menyamai, nak dapat pahala seperti mana sahabat yang kaya bersedekah. Jadi berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni miskin, sahabat kami kaya, jadi macam mana kami nak melakukan, nak menderma, kami tak ada duit. Jadi Rasulullah ajar baca 33 subhanallah, baca 3 alhamdulillah, baca 3 Allahu akbar dan cukupkan 100 la ilaha illallah wa la syarikalah, maka pahalanya seperti mana pahala orang yang bersedekah. Jadi maknanya agama Islam ni bukanlah untuk ibadat tu tertentu kepada orang kaya saja. Maknanya orang miskin pun dengan dia bertasbih tu, maka dia dapat pahala seperti mana pahala orang yang bersedekah. Kemudian sahabat yang miskin tu jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat yang kaya tu dah buat amalan seperti mana kami buat ni. Jadi Rasulullah kata, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Jadi itu adalah kelebihan yang Allah kurnia kepada orang yang dia kehendaki. Jadi di situ kita nampak bagaimana sahabat-sahabat
dia berlumba-lumba sesama mereka untuk melakukan ibadat. Yang ni pun contoh juga dalam hadis ni. Maknanya dia dua beradik, seorang tu disebabkan dia kerap ataupun dia melazimi majlis ilmu Rasulullah SAW, maka abang dia, salah seorang daripadanya cari rezeki. Ada masa dia pergi, ada masa dia tak pergi, kuranglah maksudnya melazimi majlis Rasulullah SAW. Jadi dia pun mengadulah macam mana keadaan dia, maksudnya dia tak berilmu lah, ataupun dia tak dapatlah pahala seperti mana pahala adiknya ataupun saudaranya seorang itu. Jadi Rasulullah mengatakan ke sini, mudah-mudahan mungkin juga engkau diberi rezeki oleh Allah dengan bantuan buat nafkah saudaramu itu. Maksudnya Allah akan bantu dia untuk dia mencari rezeki bagi saudara dia. Jadi itulah kita kata bagaimana kita katakan sebagai belum-belum lah untuk melakukan ibadat. Jadi sebab tu kita kata tak ada masalah lah. Maksudnya kalau kita menggunakan duit kita untuk membelanjakan saudara-saudara kita atau membelanjakan seperti ini anak yatim untuk menuntut ilmu, maka di situ akan ada ganjaran untuk orang yang membiayai, untuk orang yang mengeluarkan belanja tersebut. Sebab kita bincang tentang ibadah harta, maksudnya abang ataupun saudara seorang tu dia tak dapat menghadiri majlis ilmu, tetapi dia akan mendapat ganjaran atas dasar dia membelanjakan harta dia untuk orang yang menuntut ilmu. Sebab tu dia nyatakan kat sini, membiayai menuntut ilmu adalah di antara sebab kurniaan rezeki. Maksudnya rezeki akan melimpah ruah. Saya ada di UAE, ada dia panggil skim Zamalah tak silapnya. Jadi dia memberi peluang kepada penderma untuk membiayai sponsor student daripada first year sampai fourth year, macam tu lah. Saya pernah baca dia punya tu, maksudnya itulah memberi peluang kepada orang untuk berbelanja bagi penuntut ilmu. Jadi kita terus kepada hadis yang ke-19. Di sini banyak, jadi boleh mungkin kita boleh habis sampai habis lah dia punya hadis sampai ke tiga ataupun tiga hadis, 4 hadis. An Sahlin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW memelihara anak yatim dan menjaga kebajikan mereka. Ini banyak sekarang ni pun tengah berjalan kan kes Bainun tu apa kan, tengah berjalan lagi pasal maksudnya memelihara anak yatim, kemudian mendapat bantuan, mendapat berbagai-bagai kita kata sedekah lah daripada publik. Tetapi apa yang berlaku, tapilah dia masih lagi kes mahkamah. Jadi kita pun tak tahulah macam mana, tapi bila kita tengok pendedahan itu amat kesian apa yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. An Sahlin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farja bainahuma syai'an. Daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku dan orang yang menanggung urusan anak yatim di syurga adalah seumpama ini. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam merenggangkan sedikit di antara keduanya jari-jari tersebut, menunjukkan bahawa orang yang membelanjakan harta dia bagi menanggung urusan anak yatim akan mendapat tempat yang tinggi dah di syurga, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita bila kita nak bangkit di akhirat nanti, kita nak bangkit bersama-sama di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita harapkan. Ni Rasulullah telah sebab kalau kita tengok pun Rasulullah adalah juga merupakan anak yatim jadi ayahnya meninggal sewaktu beliau masih dalam kandungan, kemudian ibunya meninggal waktu umur 6 tahun, kemudian datuk meninggal pula umur 8 tahun, kemudian dipelihara oleh Abu Talib Rasulullah sendiri adalah merupakan anak yatim. Jadi di sini diterangkan bahawa aku dan orang yang menanggung urusan anak yatim di syurga. Cuma kita kata dapat jugalah kita tengok sekarang ni ialah apa yang dia panggil sebagai orang yang menggunakan agama untuk kepentingan masing-masing lah. Itu kita tengok banyak berlaku sekarang ni sampai ke nak pergi haji pun
maknanya ada masalah. Kalau yang lain tu of course lah, kalau yang rasuah tu memang dah berlaku. Kemudian kita kata urusan-urusan yang lain, ni urusan-urusan derma pun kadang banyak yang tak isytihar. Sebab kata bila kita derma sebenarnya dia kena beritahu berapa sebenarnya kita charge pengurusan. Berapa dia charge pengurusan. Sebab tu kalau contoh bila zakat sebab tu sekarang ni banyak majlis agama dia absorb ataupun dia cover kos pengurusan. Kalau dia kena boost apa semua tu kan, 1%, 2% tu dia cover kos tu supaya orang bayar zakat tu 100% lah. Sama juga dengan derma pun sebenarnya dia kena declare. Contoh NGO dia ambil derma, so berapa sebenarnya yang dia charge sebagai charge pengurusan. Takkan dia duduk seharian duduk mencari derma, macam mana dia nak makan. Mesti dia ambil daripada duit derma tersebut. Sama ada 1%, 2%. Tapi dia tak declare. Sebab orang yang derma dia akan derma RM10 contoh. Dia berpandangan bahawa RM10 tu RM10 lah duit dia dermakan. Padahal pengurusan dia ambil, contohlah dia ambil 10%. RM1 dia ambil. RM1 kalau contoh RM10. Kalau sejuta tak ke 1,000. 20 juta jumlah jadi besar. Jadi tu ketulusan. Ketulusan sekarang ni kita nampak ketulusan tu tiada ketulusan kadang tu itu yang menyebabkan berkelahi, fitnah lah macam-macam. Jadi sebab tu dalam konsep pengurusan harta ni ketulusan itu amat penting. Ketulusan dalam menguruskan harta. Sebab banyak kita kata boleh berlaku penyelewengan. Sebab dugaan harta ni bukan suatu perkara yang mudah bagi yang menguruskan. Jumlah sikit okey, tapi bila jumlah besar bermasalah. Sebab tu kadang-kadang kami bila dalam konteks urusan masjid dan surau pun kami menyatakan juga perlu kepada ketulusan tersebut. Itu maksudnya ini adalah urusan bagi anak yatim. Bagi yatim. Sebab tu besar pahalanya, besar juga kita kata azab ni bagi yang tidak menunaikan tanggungjawab. Kat sini positif dia memang akan bangkitkan bersama-sama dengan dekat dengan Rasulullah SAW. Seolah-olahnya diumpamakan seperti dekatnya jari telunjuk dan juga jari hantu lah jari kita kan, jari tengah. Kemudian hadis yang kedua, memelihara dan mencukupkan keperluan anak yatim menjadi sebab ke syurga. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qabada yatiman bainal muslimina ila ta'ami wa syarabihi adkhalallahu al-jannata al-battata illa ay ya'mala dhanban la yughfaru lahu. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang kita kata berdamping dengan Rasulullah dan menjadi kibar sahabat walaupun dalam usia yang muda. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil seorang anak yatim dari kalangan muslimin dengan menjaga makan minumnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkannya ke dalam syurga melainkan sekiranya dia melakukan dosa yang tidak diampunkan seperti kufur dan syirik. Itu besar pahala bagi orang yang memelihara seorang anak yatim. Kemudian yang terakhir untuk malam ni, yang kedua terakhir, dia ada 3 hadis berkenaan dengan anak yatim ni. Jadi yang kedua ini juga sebagai galakan galakan bagi orang yang menjaga anak yatim. Anak yatim ni kita kata kematian ibu kan. Anak yatim kematian ayah. Anak yatim kematian ayah. Kemudian yang ke-19.2, menjaga urusan seorang anak yatim menjadi sebab ke syurga dan membebaskan hamba menjadi sebab bagi pembebasan dari api neraka. An Malik bin Al-Haris radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini ila ta'ami wa syarabi hatta yastaghniya anhu wajabat lahul jannatun battah wa man a'taqa
amra'an musliman kana fakakahu fikakuhu minan nar yujzi bi kulli udwin minhu minan nar. Ini dua perkara di sinilah. Yang pertama, menjaga urusan seorang anak yatim menjadi sebab ke syurga, dan yang kedua, membebaskan hamba menjadi sebab bagi pembebasan dari api neraka. Kita tahu maklum, kalau yang pertama itu dah disebutkan dalam hadis yang awal daripada Malik bin Haris radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa mengambil ataupun membela seorang anak yatim yang berasal dari ibu bapa yang muslim dengan menjaga makan minumnya sehinggalah dia mampu berdikari, maka pastilah syurga itu wajib baginya. Satu galakan untuk bagi siapa yang mampu mengambil ataupun membela seorang anak yatim. Sebab tu biasanya kalau dalam konteks ni saudara lah biasa ya. Kalau contoh biasa saudara mara lah, bila ayahnya meninggal maka dijaga oleh mak saudara. Cuma di situlah perlunya kepada amanah. Dan barang siapa yang memerdekakan seorang hamba yang muslim, maka pahala kemerdekaannya itu adalah merupakan pembebasannya dari api neraka. Setiap anggota daripada tubuh badan hamba yang dibebaskan olehnya itu menjadi pemelihara bagi setiap anggota tubuhnya dari api neraka. Jadi kita kalau boleh, sebab tu kita kalau boleh tak nak masuk neraka walaupun sekejap. Sebab tu kalau ni membebaskan apa kalau boleh, kita tak nak masuk neraka walaupun sekejap. Tu kita boleh melakukan apa-apa amalan supaya kita dapat membebaskan diri kita daripada api neraka tu, kita tak masuk walaupun sekejap. Tu ya. Jadi di sini mana dua keadaan, satu orang yang memelihara anak yatim dapat ke syurga, satu membebaskan hamba jauh daripada api neraka. Pemelihara bagi setiap anggota tubuhnya dari api neraka, tidak dibakar oleh api neraka jadi terus tak melalui kan. Sebab tu kita tengok hadis, seringan-ringan azab neraka adalah seperti seorang itu diletakkan pada kaki dia batu daripada pada selipar dia kan, bawah selipar dia batu daripada api neraka menggergak otak. Kan itu yang paling ringan. Jadi tak tahulah kalau yang lain ni. Jadi tu sebab tu kita berdoa semoga kita tak masuk ke dalam neraka dulu untuk bersihkan dosa kita. Kita mohon supaya terus masuk surga je. Macam tu ya. Sebab tu kita memang berdoa untuk membebaskan diri kita daripada api neraka. Dan hadis yang terakhir berkenaan dengan anak yatim, kemuliaan rumah yang mempunyai anak yatim yang dilayan dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini merupakan perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rumah yang terbaik dari kalangan orang Islam adalah rumah yang ada padanya anak yatim yang dilayan, dipelihara dengan baik. Sebab tu kalau Sayyidatina Aisyah, dia selepas kewafatan Rasulullah SAW, dia banyak menguruskan harta anak yatim. Sampaikan satu kontrak itu dipanggil ibda'. Ibda' ni Sayyidatina Aisyah menguruskan dana anak yatim, kemudian dia invest ataupun dia menggunakan kontrak mudharabah. Kontrak mudharabah ni kita beri modal kepada seseorang untuk berniaga, kemudian kita berkongsi untung dengan pihak tersebut. Seperti mana Rasulullah SAW, dia menggunakan kontrak mudharabah dengan Sayyidatina Khadijah dulu kan. Jadi Rasulullah sebagai pekerja, Sayyidatina Khadijah sebagai pemodal, capital provider. Jadi dipanggil profit sharing, perkongsian untung. Jadi Rasulullah membawa barangan tersebut berniaga di Syam. Jadi sebelum perniagaan itu berlaku, maka ada perjanjian antara Rasulullah dan juga Sayyidatina Khadijah. Sama ada untung nak bagi berapa? 50-50
30-70, 60-40. Jadi bila dah setuju, maka Rasulullah membawa barang tersebut berniaga. Kemudian keuntungan itu dibahagi mengikut persetujuan bersama. Sekiranya rugi, tapi Rasulullah tak rugilah kan. Tapi kalau dalam konteks mudharabah ni, sekiranya rugi, maka pemodal akan rugi dia punya modal dia. Pekerja tadi, dia rugi masa dia lah. Dia melakukan pekerjaan tu, dia tak dapat apa-apa. Kalau kita tengok banyak yang style tu, kita tengok macam hotel lah, hotel burger. Hotel burger, dia provide tempat bakar burger tu, mungkinlah dalam 5,000 roti apa semua. Kemudian deal dengan seorang yang akan menguruskan ataupun menjual burger tersebut. Kemudian untung dia mengikutlah persetujuan bersama. Jadi kalau Sayyidatina Aisyah tadi, dia menguruskan dana tu, kemudian dia deal dengan seorang untuk meniagakan barang, kemudian keuntungan tu patah balik ke dalam dana anak yatim tersebut. Itu dipanggil ibda'. Mudharabah, konsep mudharabah tapi bagi anak yatim. Jadi dinyatakan di sini, rumah yang terbaik dari kalangan orang Islam adalah rumah yang ada padanya anak yatim yang dilayan, dipelihara dengan baik. Dan rumah yang paling buruk dari kalangan orang Islam adalah rumah yang ada padanya anak yatim yang disakiti, tidak dilayan, dipelihara dengan baik. Ini kadang ramai yang ambil kesempatan memelihara anak yatim atas dasar nak dapat dana. Kadang-kadang ada pak saudara sebab anak saudara ni mewarisi harta ayah dia yang banyak, maka dijaga oleh pak saudara. Kemudian pak saudara ambil kesempatan macam itulah, pelihara tapi dilayan dengan buruk, ambil sahaja duit dia. Kalau dalam konteks yang berlaku, banyaklah kan dia orang dapat dana banyak. Rumah-rumah kebajikan ni kadang-kadang tu, bukanlah kita kata semua, kita taklah, banyak yang betul-betul tulen untuk maknanya kita kata menggunakan tenaga mereka, usaha mereka untuk memelihara anak yatim. Tapi terdapat juga yang mengambil kesempatan tidak menjaga anak yatim tu dengan baik. Maka ni dinyatakan di sinilah rumah yang terbaik, rumah yang ada anak yatim. Rumah yang paling buruk adalah rumah yang anak yatim dianiayai. Tu ya. Sebab tu dia ada ada 4 hadis berkaitan dengan anak yatim ya. Sebab tu menunjukkan kepentingan kita menjaga anak yatim. Kena ada orang yang sanggup ataupun kita kata yang sanggup untuk menjaga anak yatim ini dan menjaganya dengan baiklah. Memang kesian ya. Pernah pengalaman orang yang pergi macam rumah yatim, kadang dia memang datang kat kita sebab kerana dia tak ada ayah, tak ada ibu. Maknanya dia duduk beramai-ramai begitu kan. Jadi nak dapatkan kasih sayang tu tak dapat kasih sayang daripada ayah dan ibu. Jadi bila orang datang tu punyalah manja ya. Jadi cuma peringatan di situlah, bila bagus maka mendapat pahala yang besar, tetapi kalau berlaku khianat ataupun aniaya maka pun mendapat peringatan yang keras daripada Rasulullah SAW di sini dinyatakan ya. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pengisian kita pada malam ini. Yang kita membincangkan yang pertama tentang ibadat menyembelih, ibadat sunat. Jadi apa kepentingan ibadat sunat ini seperti mana dalam kitab Bidayatul Hidayah dinyatakan bahawa selepas orang itu melakukan perkara yang fardu, kemudian dia melakukan perkara yang sunat, maka Allah akan membantu dia daripada melakukan maksiat anggota dia. Maksiat mata, maksudnya dia melihat apa ya hadis tu, tapi dia punya jis dia, jika seorang itu telah melakukan perkara yang fardu, kemudian dia melakukan perkara sunat, maka Allah akan kasih kepada dia. Apabila Allah kasihkan dia, maka Allah akan memelihara mata dia daripada melakukan maksiat berkaitan dengan mata. Allah akan memelihara dia daripada melakukan maksiat anggota badan yang lain. Jadi itu nampak kepentingan ibadat sunat ni. Maksudnya dia secara tak langsung kita akan maknanya tidak interested lah untuk melakukan perkara yang maksiat. Kita tunai yang wajib, kemudian kita buat yang sunat. Yang ni yang kita bincang ni adalah
perkara sunat dalam bentuk ibadat harta. Jadi itu sajalah pengisian kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi kita akhiri sesi kita dengan tasbih farad dan suratul asr. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.